Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zarif Zaham bin Zainuddin dan nama matrik saya ialah DB200134 dan saya merupakan pelajar sarjana muda Pendidikan Teknikal dan Vocational Catering di Universiti Tun Hussein Malaysia. Pada video ini saya ingin berkongsi ulasan saya mengenai nilai pengajaran dan pembelajaran yang terkandung dalam filem Indonesia yang saya tonton, iaitu Laskar Pelongo yang telah diterbitkan pada tahun 2014. Ia dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu teori, pendekatan, strategi, kaedah, teknik serta karakter guru. Teori yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan filem ini ialah teori kognitif. Teori ini menjelaskan bahawa persekitaran pembelajaran memberi maklumat kepada individu serta mengaplikasikan persekitaran sekeliling untuk menarik minat belajar. Contoh babak yang ditunjukkan dalam filem ini ialah Cikgu Muzalifah membawa anak-anak muridnya belajar di luar bilik darjah dan berada di kawasan sawah padi. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam filem ini ialah pendekatan induktif. Hal ini kerana pelajar digalakkan untuk berfikir, mengenal pasti serta mengkaji maklumat dengan tunjuk ajar dari guru sebelum membuat keputusan. Terdapat satu babak di mana Cikgu Muzalifah memperlihatkan sebuah peta Indonesia kepada muridnya, lalu menanyakan di mana terletaknya kedudukan Bali. Selepas itu, seorang murid yang bernama Bintang menjawab soalan tersebut dengan betul. Berdasarkan potongan babak ini, kita dapat lihat berlakunya proses berfikir dan mengenal pasti maklumat sebelum menjawab soalan. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam filem Laskar Pelongo ini ialah strategi pemusatan murid dan bahan bantu mengajar. Interaksi antara guru dan pelajar lebih berkesan akibat daripada strategi ini dan menarik minat pelajar kerana bahan yang digunakan oleh guru. Contoh yang ditunjukkan adalah di mana Cikgu Muzalifah menggunakan sempua dalam mengajar subjek matematik dan beliau juga memahamkan konsep pengiraan dalam matematik kepada anak muridnya. Kita dapat lihat bahawa alat bantu mengajar membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta menarik minat pelajar itu sendiri. Kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang dapat dilihat berdasarkan filem ini ialah kaedah komunikasi antara dua hala. Hal ini jelas dapat dilihat apabila guru dan pelajar sering berinteraksi tanpa rasa kekok. Terdapat 3 teknik yang dikesan, iaitu perbincangan bersama, penyelesaian masalah serta pembelajaran kendiri. Terdapat babak di mana juri menanyakan soalan matematik dan terus Bintang menggunakan jari beliau untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terdapat juga babak di mana Bintang cuba belajar sendiri dengan membaca buku dan sudah jelas aktiviti perbincangan di dalam kelas sering dilihat dalam filem ini. Yang terakhir ialah karakter guru dalam filem ini. Dari awal cerita sehingga akhir kita dapat lihat betapa prihatin, profesional serta berprinsipnya Cikgu Muzalifah. Beliau sangatlah prihatin akan nasib pelajarnya. Walaupun terpaksa berhutang untuk membeli kapur, beliau tetap gigih untuk mengajar. Beliau juga tahu kebanyakan pelajarnya perlukan masa untuk menerima maklumat pembelajaran sebelum memberi tindak balas. Beliau juga seorang yang profesional dalam menjalankan tanggungjawabnya dengan mengetepikan perasaan untuk bercinta dan lebih memfokuskan kepada pelajarnya. Beliau juga sabar dan pandai mengaplikasikan persekitaran sekeliling dan digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran. Cikgu Muzalifah sangat berprinsip. Hal ini dapat kita lihat walaupun terdapat guru lain yang mengajak beliau berpindah ke ibu kota dan mempunyai kehidupan yang lebih senang dan selesa, tetapi beliau tetap tinggal dan mahu berada di sekolah Tunas Bakti untuk menabur bati beliau walaupun beliau berada dalam kehidupan di luar bandar bersama pelajar luar bandar. Oleh itu, sekian saja daripada saya. Terima kasih.